Assalamualaikum, salam sejahtera. Satu Ramadan, 12 tengah hari, luangkan masa ke lokasi bencana. Saya di Jalan Teratai 1/2K, sebelah hujung ni, dekat rumah Pak Sarip. Tadi dalam grup Pak Sarip ada kata paipnya pecah. Saya nak tengoklah apa yang pecah. Dan juga dia update dalam gambar tepi rumah dia tu dah kosong, dah tak ada tanah. Alhamdulillah. Oh, anti nombor 3 dah masuk rumah. Okey, Jalan Teratai 1/2K yang terlibat dengan sempadan bencana ni, hanya tinggal rumah Pak Sarip yang belum masuk lagi. Yang lain semua dah masuk. Alhamdulillah, syukur mereka masuk. Bekalan air dah ada, bekalan elektrik dah ada, internet dah ada, ya. Dan rumah mereka kebanyakannya selamat lah. Saya rasa rumah Pak Sarip pun okey, cuma bahagian pagar dia dan juga sedikit dapur. Nanti kita pergi tengok lah. Kalau ada kata boleh masuk lah. Nampak macam becak sangat tu. Progres bagus. Tak ada isu yang keras berbangkit. Cuma beberapa hari ini berkaitan dengan jalan yang berabuk je lah. Saya dah minta NPAJ untuk hantar lori basahkan setiap jalan ni, sebab lori yang keluar masuk itu menimbulkan kacau ganggu habuk. Dia jadi banyak habuk. Jom kita pergi tengok. Di belakang saya jalan Teratai 1/2K turun ke Pangsapuri Anggrek. Tengok sebelah depan. Okay, inilah hujung jalan Teratai 1/2K yang bersambung dengan Teratai 1/2J. Hujungnya ada taman permainan. Inilah rumah nombor 1, rumah Pak Sarip. Rumahnya okey lagi semua, alhamdulillah. Kita tengok tepi rumah dia macam mana keadaan. Ini kawasan permainan kanak-kanak yang dibina dan disegara oleh NPAJ lah. Nampak ada yang rosak-rosak juga. InsyaAllah akan diminitkan dalam syarat untuk baiki lah. Ini sebelah tepi rumah Pak Sarip. Okey, ada satu mesin di sini, comel mesin ni, tapi usianya lebih kurang saya lah kot, 40 tahun. 50 tahun. Bukan 23 tahun. Okay, inilah keadaan rumah Pak Sarip. Rumah yang 2 tingkat dan nampak ada beranda kaca tu lah yang ada korban ya. Kenapa saya rekod? Sebagai yalah, kena rekod lah sebagai satu sejarah lah pada saya ya. Sepanjang 12 tahun saya menjadi ahli majlis, ini kali pertama saya menghadapi bencana yang sebegini besar. Saya buat yang terbaik untuk mangsa-mangsa dan mereka yang terlibat lah dengan bencana ni. Okey, ini lori kepunyaan syarikat kontraktor pembekalan air Selangor, syarikat air Selangor AIS. Mereka belum tarik lagi, tapi saya dah minta dah mereka keluarkan dan telah dimaklumkan kepada air Selangor lah. Kalau kita tengok sana, ada sedikit, saya rasa memang ada usikan oleh penduduk. Okey, saya fokus saya cuba fokus. Macam dia orang berkebun kan, betul tak? Tak tahu nampak tak? Orang berkebun ke macam mana tak tahulah. Jadi ada jugalah kerja-kerja ataupun aktiviti yang telah mengusik kawasan Cerun ni lah. Okey, kita cuba ke depan sana sikit.
Saya betul-betul di hadapan lorong antara belakang rumah. Lorong belakang rumah jalan 1/2 J dan 2K. Sebelah kanan ni rumah Pak Sarip, sebelah kiri ni rumah Mr. Oi. Nampaknya memang satu rumah dia memang tak boleh digunakan lagi lah ni. Tak akan boleh diduduki. Dah sampai di hujung jalan 1/2 J. Rumah Mr. Oi terkinilah hari ini. Sekarang ni saya berada di atas excavator. Saya cuba cari angle yang lebih tinggi supaya kita dapat tengok daripada banyak sudut lah kawasan ni. Saya duduk di spot ataupun kawasan tengah-tengah runtuhan sebelum ini. Kita tu boleh nampak saya buat 360. Tengok jadi apa. Okey, itulah dia. Kawasan runtuhan. Ada lori kerja hari ni. Hari Ahad. Bagus. Dan kita tengok tunggul-tunggul kayu yang besar-besar. Semua terbongkar. Kita boleh nampak akar dia, akar serabut yang melebar, bukannya tunjang. Seperti pokok yang saya tinjau di Jalan Saga 1, karakternya lebih kurang. Akarnya, batangnya, saya ingat besar dia pun lebih kurang juga ni. InsyaAllah pokok-pokok sana semua yang tuan-tuan boleh nampak tu akan ditebang. Memang dalam perancangan dan progres kerja kontraktor yang dilantik. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Seperti yang saya jangka lah, memang ada aktiviti. Berkebun kalau boleh nampak ada satu pondok kan, nampak tak? Harap tak kabur lah. Pokok-pokok ni juga akan ditebang. Ini salah satu strategi yang dibincangkan lah. Okey, saya berhenti sekejap sebab nak turun daripada excavator ni agak mencabar sebenarnya. Ya, okey, sekejap lagi. Dah masuk dalam kereta. Semput juga. Begitulah tuan-tuan, boleh nampak keadaan hari ini. Berjalan agak perlahan tetapi nampak progres. Saya kira memang perlu perlahan-lahan sedikit kerana sambil kita monitor sekiranya ada pergerakan tanah di sebelah atas. Hari ini hari Ahad, nampak mereka pun jalan. Saya tak nampak lori yang sepatutnya membasahkan jalan. Saya sedang tunggu. Kita tengok ada ke tak ada. Baiklah, itulah dia. InsyaAllah kalau tuan-tuan nampak tadi ada pokok yang besar-besar, dan juga saya tunjuk juga ada satu pondok yang berkebun, pondok kebun. Mereka memang ada berkebun di teres cerun atau buffer zone itu. Yang saya percaya setiap buffer zone tu ada longkang-longkang yang perlu disegera. Pada saya bukan isu berkebun di situ. Cumanya apabila berkebun dia akan usik struktur tanah.
dan membersihkan cerun itu, dan dia akan jadi satu faktor risiko. Bila hujan lebat, air direct ke tanah, dia tak pergi kepada pokok-pokok. Sepatutnya ikut logik saya, ada pokok 4-5 kaki yang boleh menahan air hujan daripada terus ke dalam tanah. Pokok-pokok besar semua akan dipotong. Saya ulang banyak kali perkara ini kerana 2 bulan lalu saya dah minta MPAJ atur strategi untuk menyelenggara semua cerun dalam Ampang Jaya. Sebanyak 62 cerun dan 48 yang kritikal, berbahaya dan kritikal, berpotensi untuk runtuh. 2 bulan lalu kami dah setuju untuk melantik kontraktor menyelenggara cerun. Tapi itulah 2 bulan lalu. Lebih kurangnya lah yang saya ingat. Berlaku pula peristiwa yang begini besar. Tuan tahu tak, kekesalan saya memang tak tahu nak kata apa lah. Sungguh. Tapi itulah cabaran dia. Cabaran dia. Saya kira ni satu suasana pahit dan duka sepanjang saya berkhidmat sebagai ahli majlis. Namun insyaAllah saya tak akan berputus asa selagi terutamanya perkara ini, bencana ini tak diuruskan hingga selesai, hingga masyarakat keseluruhannya, baik mangsa atau mereka yang terlibat, kembali hidup normal seperti biasa. Saya akan fight for that. InsyaAllah. Doakan saya, doakan semua urusan kami usahakan dipermudahkan. Kerana urusan yang kami lakukan ini lillahi ta'ala, demi menjalankan tanggungjawab dan demi masyarakat dan penduduk dalam kawasan saya khususnya dan Ampang Jaya amnya. 62 cerun, 48 kritikal, 100 juta ringgit anggaran perbelanjaan. Itu mungkin cuma one off untuk mengukuhkan cerun. Kena fikir pula penyelenggaraannya. Selepas ini nak kena pastikan longkang di setiap teres atau buffer zone mesti dibersihkan. Tak ada yang sumbat, tak ada yang pecah, tak ada yang bocor. Pokok lebih 5 kaki dicantas. Itulah logik saya. Kerana 2-3 orang ekspertis ataupun orang yang expert, orang yang pakar hal-hal cerun pada banyak agensi, dia cakap benda yang sama. Ada satu uncle ni, Chinese dia jurutera cerun ke apa saya tak tahu. Geologist I think. Saya tanya dia, uncle boleh tak terus terang daripada hati uncle, apa sebenarnya masalah ke Ampang Jaya ni selalu sangat tanah runtuh? Dia kata apa? Tanah di Ampang Jaya jahat. Tanah di Ampang Jaya jahat, tuan-tuan, jangan main-main. Jahat maksudnya dia suruh kotorkan tangan saya. Saya melawat tapak dengan dia. Dia suruh kotorkan tangan saya. You imagine. Dia suruh kotorkan tangan. Dia suruh saya genggam tanah ataupun tanah yang ada dekat lokasi bencana tu. Dia suruh genggam sekuat yang boleh. Dan saya buka, dia jadi macam berbola tanah. Dia tak berapa nak bulat lah, bujur-bujur sikit lah. So dia kata tekan pakai tangan kiri. Saya tekan. Ini yang saya maksudkan jahat, dia kata. Tepung roti canai lagi melekat, dia kata. Lagi melekat. Lagi padu secara jisimnya, dia mengikat antara satu sama lain. Tapi tanah di Ampang ini jahat. Pentingkan diri sendiri. Dia tak nak bercantum satu sama lain. Jadi ialah antara yang biasanya common kita fikirkan logiknya. Pokok yang besar, yang tinggi, ukur lilit macam semalam saya ukur di jalan Saga 1 sehingga dekat 8 kaki di pangkalnya, di tengahnya itu 4 kaki, 5 kaki, tingginya pergi kepada mungkin 40 kaki. Dengan akar yang melebar, tidak tunjang, dia akan memberatkan tanah dan juga menjadi faktor melonggarkan tanah apabila pokok ini ditiup angin
cerun kan, bukit tinggi kan, angin tiup dia akan goyang-goyang. Logiknya akak itu akan semakin longgar. Ditambah lagi pula longkang-longkang yang mungkin tak diselenggara, air bertakung. Ditambah lagi pula kita menerima hujan yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, kan? Kenapa luar biasa? Sebab bencana demi bencana yang melibatkan hujan. Contoh, banjir termenung di Seri Muda Kelang. Siapa sangka kan? Siapa sangka? Jadi faktor-faktor begini semua kami fikirkan. Selain daripada fakta dan sains yang bakal dirumuskan oleh pihak-pihak profesional seperti Ikram di bawah JKR, Jabatan Mineral dan Geosains Selangor, dan juga juru fizik. Contoh itu tadi ada seorang Profesor Rosli Saad daripada USM Pulau Pinang buat lebih kurang 10 hari buat kajian di sini. Dia buat apa saya tak tahu nak menyebut dari segi terma sainsnya, tapi dia tembak, dia kata dia masukkan satu besi, dia lepaskan elektrik, jadi dia dapat baca, ada satu mesin dapat baca kat bawah tu berapa besar batu, apa jenis jisim tanah tu. Kalau batu-batu lah, ada banyak batu, tinggi rendahnya berapa tak salah saya. Lepas tu air, bawa banyak air, tanah, bawa banyak tanah, dia dapat kesan. Dan ada cara membacanya lah, ada draft tentu yang saya tengok dekat mesin tu memang sakit kepala lah. Tapi kita tunggu rumusan fakta dan sainsnya nanti. Tapi logik dia seperti saya cakap tadi, hal pokok besar, hal longkang yang perlu disegara, kan. Lepas tu pasal hujan ni kita tak boleh buat apalah. Tak boleh buat apalah. Tak boleh kita tahan. Oh, jangan hujan. Tak hujan sikit-sikit je tak boleh kan. Baiklah. Saya rasa itu dulu daripada saya. Saya mungkin nak bawa tuan-tuan naik ke, dah berapa hari, 3 hari 4 hari tak naik ke Bukit Permai sebelah atas. Ya, dia orang tengah buat kerja soil nailing, nama dia soil nailing, iaitu dia paku tanah di belakang rumah Jalan Permai 1, Taman Bukit Permai. Sebanyak tak salah saya 360 paku atau besi yang akan dipacakkan sejauh 12 meter. Dan besi dia buat lubang, dia bor lubang, dia letakkan macam plastik, bukan plastik kita sabdat macam ketak, macam pipe di luarnya, dalam besi dia masuk dalam, lepas tu dia konkrit. Ada paku soil nailing, itu dia punya kataan dia. 360 batang sepanjang saya ingat dalam 100 lebih sikit meter lah. Kawasan yang berisiko di atas tu. Kita nak tengoklah nanti sekejap lagi. Kalau rajin saya live, kalau tak rajin saya record lah. Baiklah, tuan-tuan dan puan, setakat itu hari ini, hari ke-24 bencana. Masih teringat lagi. Ingat terkenang 10 hari bulan 6 petang dalam kenangan. Saya simpan video-video itu semua, gambar-gambar itu semua satu rekod kerja saya sebagai satu langkaran sejarah sepanjang perkhidmatan saya sebagai analis. Baiklah, selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa Ramadan Al-Mubarak. Semoga segala amalan puasa kita, amalan baik kita diterima Allah sebagai sebaik-baik amalan, insya-Allah. Amin. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebarkan kasih sayang, hindari kebencian. Bye bye.